www.tadikatahfiz.my. Kupas Cilik, Nurture and Play, tahu dunia, tahu akhirat. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Wakil pemain industri dari Jerman dijemput menganggotai Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET negara untuk berkongsi ilmu dan teknologi baru kepada pelajar dan institusi TVET tempatan. Bercakap kepada pihak media selepas menghadiri persidangan Majlis Penasihat Industri di Bangi Selangor, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan pengurusi jawatan kuasa Majlis TVET negara berkata, selain Jerman, pihak kerajaan juga akan menjemput wakil dari negara asing lain yang mempunyai institusi TVET di Malaysia untuk menganggotai majlis berkenaan. Universiti Teknologi Petronas UTP dan Kolej Universiti Yayasan Sabah UCSF memeterai perjanjian bagi menawarkan program asas selama setahun berdasarkan kurikulum UTP iaitu program UCSF UTP. UTP diwakili oleh Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib dan Timbalan Naib Chancellor Akademik Profesor Insinyur Dr. Hilmi Mokhtar. Manakala UCSF pula diwakili oleh Naib Chancelornya Dr. Rafiq Idris dan pemangku pendaftar Muhammad Ashrul Suhaimi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino menyaksikan pemeteraian kerjasama itu yang diadakan di Menara Kinabalu Sabah dengan dihadiri oleh Naib Presiden Kanan Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas serta pengurusi Lembaga Pengarah UTP Datuk Insinyur Bacho Pilong. Semua pejabat pendidikan daerah PPD di negeri Johor diarahkan untuk memastikan tiada pelajar yang tercicir pada sesi persekolahan baru yang akan bermula pada minggu depan. Jurujelas Pengurusi Pendidikan dan Penerangan Johor, Aznan Tamin, langkah tersebut perlu dilaksanakan bagi memastikan anak-anak daripada setiap golongan termasuk yang dari keluarga kurang berkemampuan tidak ketinggalan dan dapat meneruskan persekolahan. Sekian sahaja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM Inspirasi Utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Dalam keadaan memerlukan diangkat tangan, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar, dengan menangisnya, dengan orang kata permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah makbulkan doa dia. Tapi ada orang juga yang dia berdoa Pada tanggal 15 Julai dalam tahun 2011, Majlis Penyerahan Wakaf Mad dan Pelancaran Kedai Koperasi Masjid Karyah Panco Jaya Seremban Negeri Sembilan
telah disempurnakan secara bersama oleh Datuk Seri Utama Muhammad Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan Datuk Seri Jamil K. Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap pengurus Yayasan Wakaf Malaysia YWM. Majlis ini merupakan anjuran pihak YWM dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS). Pembangunan wakaf MAN ini adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk memperbanyakkan lagi premis penyagaan barangan runcit mampu beli oleh masyarakat. Dibangunkan di kawasan yang majoriti penduduknya beragama Islam, wakaf MAN ini turut menjual barangan satu Malaysia dengan harga 40% lebih rendah daripada harga pasaran. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا الله كامل walaupun darah tu ada pada wanita, tapi setengah orang masih tak akui kan darah ni kan. Jadi kewujudan haid. Okey. Masuk kewujudan haid ni mana kita nak belajar dari situ kan. Dasar dan dalil haid. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, Dan begitu juga apa yang disebut di sini, iaitu apabila tempoh yang di-Pertuan Agong itu tamat, maka tempoh timbalan yang di-Pertuan Agong juga tamat. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, melakukan takbir Allah Subhanahu wa taala kelvin. Yang maha hebat ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita menyebut kalimah istirja. Dan ada 4 perkara dalam Islam Kelvin, ada 4 perkara yang apabila seseorang itu meninggal dunia, bagaimana kita nak uruskan. Yang pertama tadi kita sebut kalimah istirja, iaitu menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya. Dalam bulan yang diangkat amal, maka Nabi suka supaya pada bulan Syaban mengerjakan amal itu diangkat dalam keadaan Nabi SAW berpuasa. Itulah sandarannya para ulama kita mengerjakan puasa 3 bulan. Dan semoga setiap jiwa Betul-betul dalam kalam hikam Ibn Athaillah dia katakan, tasyabbah, kamu ikutlah, tashabbahu fa illam takum mithlahum. Kamu ikutlah orang soleh ni, tirulah mereka itu walaupun kamu tak macam mereka. Fa inna tashabbaha tariqan. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi,
Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syarah Ed-Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas Ed-Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar untuk anda? Kaifahalukum ya akhi, ya ukhti. Moga baik-baik saja pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita nak bukakan lagi ruang peluang untuk anda sama-sama berterus ikuti siaran kita di IKIM FM ini, tak kira walau di mana saja berada. Semoga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu ada berkatnya, ada ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Rabu, bersama 6 Mac 2024, 25 Syaban 1445 Hijriah. Saya akan temankan anda jam 10 pagi ini sampai 1 tengah hari nanti. Dah pun kita siap sedia pelbagai pengisiannya. InsyaAllah kejap lagi jam 17, 18 pagi ini kita ada rancangan Kelvin Bertanya. Okey. Dan selepas tu kita ada sesi dengarkan juga untuk rancangan tajaan. Kemudian jam 12 tengah hari ada rancangan Islam dan Sains. Banyak ni yang kita nak kongsikan bersama-sama anda. Okey, yang paling penting jom kita buat persiapan awal dalam apa saja tugasan kita. Doa banyak-banyak, uruskan sebaik mungkin, dan urusan kita itu juga kena ingat bukan kata kita aja, tapi turut melibatkan orang sekeliling kita. Jadi permudahkanlah urusan orang lain. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Amin amin insya-Allah. Doa banyak-banyak. Okey, jom kita berhibur seketika bersama lagu dendangan dari Munif Hijaz dan juga Bob Yusof. Lagunya Ramadan Tiba Lagi. Sama-sama dengarkan. Kekal di IKIM FM. Bulan keampunan tiba lagi, bawa bahagia ke dalam diri. Bulan yang dirindu dan amat dinanti, bagai menyambut cinta hati. Langit malam bersinar lebih terang, dalam kerlipan ribuan bintang. Suara merdu, zikir yang berkumandang, mengharap rahmat dari Tuhan. Di bulan ini berkah melimpah, berganda-ganda pahala ibadah. Terasa damai hati yang lelah, suburkan sabar, hapus amarah. Ramadan, Ramadan, syukur kita dipertemukan. Ramadan, Ramadan, semoga tak ku sia-siakan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, terimalah taubat hamba-Mu. Ramadan ini menjadi
Ramadan dengan Al-Quran karya Bestari. Terdapat lebih 40 variasi mushaf pelbagai saiz dan warna. Dilengkapi dengan tajuk berwarna, wakaf dan ibtidah, terjemahan perkata serta pelbagai lagi inovasi untuk memudahkan anda bertadarus pada bulan yang mulia ini. Al-Quran Multazam, Al-Harmain, Al-Kubra, Mujam dan banyak lagi yang tentunya mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Dapatkan di kedai buku berhampiran dan www.karangcraftmall.com. Al-Quran karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Permohonan adalah dipelaur daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai tadbir grade N41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus program berkaitan hal ehwal pentadbiran pejabat yang berkaitan dengan program dan aktiviti IKIM, mengurus keperluan penceramah, pembentang, pengurusi, ahli panel dan moderator luar, membantu menyediakan serta menghasilkan reka bentuk pelbagai rekaan untuk kegunaan program IKIM, mengurus, menyelaras dan mengemaskini iklan dan promosi program IKIM. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 22 Mac 2024. Masjid Muhammadiyah Ipoh. Masjid ini dinamakan Masjid Muhammadiyah bersempena dengan nama masjid lama iaitu Madrasah Muhammadiyah. Bagaimanapun, ia lebih dikenali dengan nama Masjid Cina oleh penduduk tempatan. Masjid ini terletak di Taman Tasik Jaya, Ipoh. Ia telah siap dibina pada Ogos 2013 dan dibuka kepada orang ramai 4 hari sebelum Hari Raya Aidilfitri pada tahun yang sama. Masjid ini mempunyai seni bina setanding dengan Masjid Cina yang terdapat di Negeri Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan. Pintu masuk utama dihiasi tulisan Cina di bahagian kanan dan kiri, manakala perkataan Masjid Muhammadiyah dalam tulisan Rumi di bahagian atas. Masjid ini merupakan masjid yang pertama di Malaysia yang menggunakan sepenuhnya seni bina Cina. Masjid Cina yang pertama telah dibina di Negeri Kelantan. Bagaimanapun, seni bina masjid di Kelantan telah mengambil inspirasi gabungan seni bina Cina dan Siam. Masjid Muhammadiyah ini juga merupakan satu-satunya masjid di luar negara Cina yang mengguna pakai identiti seni bina bangunan tradisi Cina iaitu bumbung panjang dan bumbung lima. Warna merah turut dijadikan warna utama pada kebanyakan struktur tiang, menara dan pintu gerbang. Selain itu, pohon buluh yang menggambarkan tradisi Cina turut banyak ditanam di kawasan taman-taman kecil di persekitaran masjid. Bahagian bumbung pula dihiasi dengan motif bunga raya menggantikan motif teratai yang biasanya digunakan dalam seni bina Cina. Masjid ini diurus takbir oleh Jawatan Kuasa Masjid Muhammadiyah yang lama dan Persatuan Cina Muslim Cawangan Ipoh. Keseluruhan masjid ini boleh memuatkan 1,000 jemaah pada satu-satu masa. Ruang solat utama boleh memuatkan 800 orang, manakala ruang solat wanita yang terletak di tingkat atas pula boleh memuatkan 200 orang. Masjid ini telah mendapat perhatian pelancong daripada negara China selepas masjid ini diperkenalkan di saluran televisyen. Menurut Jawatan Kuasa Masjid, mereka juga telah menerima banyak permintaan untuk melawat masjid ini daripada pelawat bukan Muslim. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama untuk pertemuan di rancangan Kelvin Bertanya. Seperti biasa, setiap hari Rabu ini kita nak dengarkan lagi perkongsian sesi soalannya, jawapannya yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q, dan juga bicara selanjutnya perkongsian yang asas yang utamanya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Dan pun ada bersama kita dekat talian ketika ini. Jom nak mengalu-alukan kehadiran Dr. HD yang bersedia dekat talian kita. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar doktor?
Alhamdulillah sihat. Syukur. Kan dapat lagi sama-sama kita hari ni doktor bertemu, dan paling penting bila dapat kita berjumpa macam ni walaupun berjauhan tapi suara tu dia rasa macam dekat-dekat je. Dekat macam sebelah-sebelah je. Masya-Allah. Allah, doktor apa khabar doktor? Semua okey ke doktor di sana? Alhamdulillah. Kita sekarang ni DJ Syafiq kita tengah usaha untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Jadi kita harapkan mereka yang mendengar Radio IKIM memberi sokongan, doa, insya-Allah. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan. Amin, amin, insya-Allah doktor. Kita harapkan sama-sama kita beri pakat-pakat, orang kata bantu walaupun sekadar doa sekalipun kan doktor. Semoga itu dapat memudahkan apa sahaja perjalanan untuk berikan lagi peranan penting kepada ummah. Masya-Allah doktor. Okey, doktor kita nak sambung dan juga teruskan lagi bual bicara kita dari soalan saudara Kelvin Q. Apa pula pada sesi kali ini? Jom doktor, kita dengarkan soalan dari beliau. Silakan. Selamat pagi dan salam ceria kepada semua pendengar Radio IKIM. Salam ceria juga kepada Dr. Hadi dan DJ Syafiq. So, hari ini ada soalan Kelvin bertanya, bagaimana jika seseorang tu yang bukan beragama Islam tapi menjaga kanak-kanak atau bayi atau anak angkat yang beragama Islam? Adakah ada prosedur dia atau macam mana? Boleh Dr. Hadi kongsikan pendapat? Terima kasih. Sama-sama saudara Kelvin Q. Sempat dia ucapkan salam ceria tu. Kan dia saudara Kelvin Q ni doktor, kalau bersemang dengan dia jenuh, orang kata apa, ceria selalu kan, sentiasa je. Masya-Allah. Sebab itulah mendoakan juga untuk orang, untuk kita pun ceria-ceria juga. Sangat-sangat menarik soalan beliau kan doktor. Sebab soalan ni saya kira memang mendalam dan nak fahami lagi antara kita sesama Islam dan juga bukan Islam. Bagaimana kalau kita tengok kita ada nak jaga anak ataupun bayi ke daripada kalangan orang bukan Islam, dan juga sebaliknya orang Islam nak jaga anak ataupun bayi orang bukan Islam. Jadi doktor, macam mana situasi ni dan juga apa kaedahnya, apa caranya dan bagaimana sudut pandang Islam? Doktor, jom kita mulakan sedikit mukadimah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kerana yang paling layak untuk kita memuji adalah pujian kita kepada Allah. Kerana Allah telah berikan kepada kita segala nikmat, Allah berikan kepada kita segala kerahmatannya, kasih sayangnya. Semoga Allah berikan kepada kita dan berkekalan sehingga kita menemuinya dan dalam keadaan kita bersyukur, insya-Allah. Terima kasih pada DJ Syafiq. Subhanallah, saya sebenarnya memang nak pergi ke studio. Kan kalau kita berpisah begini memanglah nampak macam suara tu dekat, tetapi kalau nampak DJ Syafiq depan mata lagi bersemangat. Allah. Dia lain macam DJ Syafiq, kalau ada tu aura dia tu kan. Dia punya rasa lain-lain. Itulah, semoga Allah berikan kebaikan kepada DJ Syafiq dalam tugasnya, dalam menyebarkan ilmu. Amin. Diberikan sentiasa kehandsoman itu. Allah berikan kembali, insya-Allah. Kembali untuk doktor. Amin. Juga doa tu. Amin. Jadi terima kasih pada saudara Kelvin yang alhamdulillah Kelvin sentiasa bertanya. Sebab tu program Kelvin bertanya, dan ramai dah pendengar Radio IKIM yang saya jumpa berpuas hati dengan soalan-soalan Kelvin, kerana soalan itu juga mereka ingin bertanya. Jadi alhamdulillah, satu program yang baik yang kita menjaga antara satu sama lain hubungan, dan ini menunjukkan kita di Malaysia ni alhamdulillah kesepakatan, dalam keadaan perpaduan, dalam keadaan kefahaman, kita toleransi dan sebagainya terlalu tinggi, dan inilah Islam sebenarnya. Dan tidak dilupakan kepada para pendengar setia Radio IKIM, semoga Allah berikan kebaikan ganjaran, dan tidak dilupakan yang mereka yang menonton secara live di FB rasmi Radio IKIM, semoga Allah berikan kebaikan. Bila kita jawab soalan-soalan Kelvin ni, satu perkara yang perlu kita tahu adalah
tujuannya adalah untuk kita berkongsi, untuk kita saling tahu mengetahui antara satu sama lain. Sudah pasti itulah hasrat Kelvin dan itu juga bagi pendengar-pendengar setia Radio IKIM. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu soalan yang mungkin berlaku di negara kita dan kebiasaannya berlaku di negara luar. Contohnya ketika saya buat satu kajian PhD saya mengenai asarul maqasid fi khilaful fiqhi, iaitu kesan maqasid dalam perbezaan pandangan ulama wa tatbiqatuhu fi fiqhil aqalliyat, dan praktikalnya di negara yang muslimnya sedikit, minoriti orang Islam yang berada di negara-negara yang majoritinya yang bukan Islam. Jadi perkara ini dibangkitkan oleh para alim ulama. Soalannya, adakah boleh sekiranya seseorang itu dia nak mengambil anak angkat daripada yang bukan beragama Islam, contoh agama Kristian ataupun agama Yahudi ke apapun agama dia, orang Islam nak ambil anak angkat, ataupun sebaliknya, maknanya anak orang Islam diberikan kepada non-Muslim untuk dipelihara dan dijaga. Maka kita akan bincangkan isu ni supaya kita faham dan kita jelas apa yang disebutkan oleh para alim ulama dan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila kita sebut pada permulaannya bahawa kita kena tahu anak angkat ini dia bukanlah terhasil daripada nasab keturunan sendiri. Itu fokus kita. Disebut anak angkat ini dalam bahasa Arab disebut at-tabanni. Tabanni ni maksudnya kita pelihara dia, kita jaga dia. Dan anak angkat ini bukanlah keturunan kita. Dan kita tahu implikasi daripada kita sebut begitu ada banyak. Kan ada banyak perkara yang perlu kita jaga bila kita nak memelihara anak angkat. Ni kita cerita pada asasnya dahulu sebelum kita nak jawab soalan Kelvin. Dengan makna yang lain, kita sebutkan anak tersebut secara nasabnya adalah anak orang lain. Maksudnya nasab ni, keturunan ni bukan anak kita. Kita pelihara dia, nampak macam anak kita sebab kita bagi dia pakaian, kita bagi dia minum, kita bagi dia tempat tinggal, kita jaga dia. Memang tak berbelah bagi. Kadang-kadang ada orang tu dia dah ada anak, dia ambil juga anak angkat DJ Syafiq. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ambil juga. Betul. Mungkin dia ada anak lelaki, dia nak anak perempuan. Jadi dia ambil anak perempuan. Dia jadikan anak perempuan itu, anak angkat itu seperti anak dia. Tak ada perbezaan pun. Kalau apa yang dimakan dia bagi, itu satu kebaikan. Cumanya kita kena faham, anak itu bukan hasil daripada keturunan kita. Maksudnya orang yang angkat. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata al-walad firat. Anak ni boleh disabitkan apabila ada hubungan sesama pasangan suami isteri yang ada akad di atas katil. Maksudnya Nabi nak bagi tahu bila kita sebut mengenai anak ni mestilah terhasil daripada akad nikah. Kalau tak ada akad nikah, itu anak luar nikah disebut. Jadi anak nikah ni anak yang terhasil daripada pernikahan yang diterima oleh syarak dan pasangan suami isteri itulah. Itu anak ataupun zuriat ataupun keturunan DJ Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar. Adapun anak angkat ini dia bukan nasab kita. Walaupun kita katalah alasan saya ni dah jadikan anak ni macam anak saya bagi makan, saya bagi minum, pakai, tempat tinggal, semua seperti mana anak saya. Jadi saya nak nasabkan kepada saya, maka boleh ataupun tidak? Jawapannya tidak boleh. Dia tetap anak orang lain, keturunan orang lain, cuma kita jaga dia. Ini penting. Dan secara umumnya, DJ Syafiq, kita kena tahu tentang Akta Malaysia. Malaysia secara umumnya membenarkan untuk mengambil anak angkat. Boleh. Kalau sekiranya ada faktor masalah kesihatan ataupun faktor-faktor yang lain, dia nak ambil anak angkat. Boleh ataupun tidak? Di Malaysia ni boleh.
Dia termaktub dalam Undang-Undang Malaysia di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Akta 253 boleh rujuk lah. Maksudnya kalau nak ambil anak angkat, sebenarnya boleh di Malaysia, tidak jadi masalah, cuma kena ikut undang-undang. Undang-undang ni dibuat tujuannya apa? Untuk pelihara dua pihak. Satu pihak yang nak mengambil, satu pihak yang diambil. Maksudnya anak angkat ni kena jaga. Takut nanti dizalim ataupun dibuat sesuatu, dijual ke ataupun dizalimi. Benda-benda macam ni kita tak nak. Jadi sebab itu kita kena tahu akta ini untuk menyelamatkan. Dan bukan itu saja, sebenarnya dia memberitahu bahawa kalau sekiranya ibu dan ayah angkat ini meninggal dunia, kan, meninggal dunia. Jadi mereka tahu siapa yang layak dapat harta pusaka contohnya. Ini benda-benda yang berkaitan tentang hukum hakam. Sebab tu Islam sendiri tidak menghalang, bahkan mengharuskan, dibolehkan untuk mengambil anak angkat. Cumanya kena pastikan batasan-batasan hukum. Ramai hari ini ambil anak angkat tapi tak jaga batasan hukum. Kenapa? Bila kita sebut, kerana kita kena faham anak angkat ni dia bukan keturunan kita. Bila bukan keturunan kita, bila dia dah sampai umur akil balik, maksudnya dah umur akil balik kan, DJ Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kita kena tahu risiko dia apa dia. Risiko dia adalah yang pertama mengenai tentang aurat. Contohnya kalau kita ambil anak angkat tu perempuan, ni bukan anak susuan, anak angkat. Kita ambil dia daripada kecil, kita pelihara dia, kita sayang macam anak kita. Bila dia dah besar, aurat dia dengan aurat bapa angkat itu adalah seperti ajnabi. Maknanya boleh bernikah dengan anak angkat sebab tak ada hubungan. Kemudian aurat kena hati-hati, kena jaga, tak boleh tunjuk rambut, kena jaga daripada adab, tak boleh bersalaman sebab dia tidak ada hubungan. Ini kena faham. Sebab dalam Islam ni, dalam maqasid syariah, iaitu tujuan pensyariatan, ada 5. Allah tetapkan dalam disebut sebagai ad-daruriyat, benda yang menjadi penting dalam kehidupan manusia, iaitu menjaga agama yang pertama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga harta. Kemudian menjaga keturunan. Keturunan ni menjaga akal. Yang kelima, menjaga keturunan inilah yang termasuk dalam at-tabani ni. Maksudnya anak angkat. Sebab itulah kata para alim ulama, bila menjaga keturunan, kita tak boleh sewenang-wenangnya anak yang di luar nikah ni kita iktiraf. Sebab kesalahan itu bukan kesalahan anak, tetapi kesalahan ibu dan ayah yang tidak bernikah sehingga menyebabkan melahirkan anak. Kerana itulah sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kita kena faham Islam membenarkan anak angkat cuma ada batasan. Apa batasannya? Sehingga dah umur capai akil balik, kena jaga hubungan. Kadang-kadang bapa angkat ni dia peluk anak angkat perempuan. Kalau lelaki tak apa, dia peluk anak angkat. Sedangkan dia kata ni tidak boleh sebab dia kena jaga daripada segi batasan, sama seperti wanita-wanita di luar sana walaupun dia dah pelihara daripada kecil. Jadi macam mana jalan untuk nak keluar? Yang ni kita akan bagi tahu kejap lagi bagaimana jalan nak keluar yang boleh menghalalkan dia untuk dia pegang, untuk diharamkan bapa angkat ni tak boleh berkahwin. Yang ni kita akan bincangkan kejap sahaja lagi. Baik, kalau kita lihat dalam ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat. DJ Syafiq, surah Al-Ahzab ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Quran, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kamu itu sebagai anak-anak kandung kamu. Ini Allah sebut terang, Allah sebut nyata, Kelvin. Allah kata anak angkat ni dia tak macam anak kandung. Anak kandung adalah anak yang terhasil daripada pernikahan yang diterima oleh syarak. Hubungan yang diterima oleh syarak. Anak angkat ini anak yang diambil iaitu daripada keturunan orang lain. Kita ambil, kita pelihara. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa anak angkat ni dia tak sama seperti anak sendiri. Baik. Pernah tak berlaku di zaman Nabi SAW tentang anak angkat? Pernah.
Nabi SAW dalam kisah bagaimana baginda juga mempunyai anak angkat. Sedangkan Nabi juga dah ada anak. Kan? Kita tahu anak Nabi ni ada 7 orang. Dan ada yang dah meninggal, lelaki meninggal, ada yang perempuan. Kemudian Nabi SAW ada anak angkat. Namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dia anak angkat Nabi SAW. Dia berkhidmat juga kepada Nabi SAW. Cuma orang bila tengok Nabi ni rapat dengan Zaid ni, sehingga kan mereka namakan Zaid bin Muhammad. Bila jumpa Zaid ni, dia tak panggil Zaid bin Harithah. Harithah ni bapak dia. Bapak asal kepada Zaid. Jadi orang tengok rapatnya Nabi dengan Zaid, sentiasa bersama dengan Zaid, sehingga kan orang tahu itulah anak angkat Nabi SAW, sehingga dinamakan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Jumpa Zaid bin Muhammad. Maknanya dinasabkan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Allah tegur baginda Rasulullah SAW, kena kembalikan. Tak boleh kita nasabkan kepada nasab kita. Jadi selepas daripada itu, Nabi SAW memberitahu bahawa kena panggil nama Zaid bin Harithah. Sebab tu orang panggil Zaid bin Harithah, tak panggil Zaid bin Muhammad. Dan menjadi juga satu perkara yang biasa waktu zaman jahiliyah, secara tradisinya mengambil anak angkat. Secara tradisinya mengambil anak angkat. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan. Kalau nak ambil anak angkat ini, boleh, ada panduan-panduan dia. Jadi kena tahu tentang batasan-batasannya, kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Supaya apa? Supaya kita kena faham batasan yang Allah letakkan ini, kerana Allah tahu manusia yang Allah cipta, manusia yang Allah jadikan. Dan bila Allah bataskan dengan sesuatu batasan, maka kita sebagai orang Islam, kita kena ikut. Kita kena tahu batasan-batasan syarak yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Kerana benda ini akan melibatkan benda yang besar, keturunan, melibatkan pewarisan. Jadi inilah yang kita kena faham dan inilah yang kita kena tahu dalam perbincangan kita. Itu mukadimahnya. Ya? Betul, kita boleh untuk nak mengambil anak angkat, tidak jadi masalah. Dan bila kita ambil anak angkat itu, sudah pasti waktu kecil ni tidak jadi masalah lah, sebab hukum-hukum ke atas anak-anak yang belum akil balik ni belum dilaksanakan lagi. Jadi waktu tu kita nak dukung dia, kita nak pegang sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki, mungkin dengan mak angkat dia, kan? Dengan kakak-kakak dia. Sebab kita kena tahu, walaupun mereka ni macam adik-beradik, dibesarkan sekali, bermain sekali, tidur sekali, mandi sekali waktu kecil ni, kan? Tapi ingat, bila dah akil balik, mereka tetap boleh bernikah sebab tidak ada hubungan, kan? Contohnya adik-beradik yang hasil daripada anak kita ni dengan anak angkat, mereka ni boleh bernikah sebab tidak ada hubungan. Dan boleh bernikah dengan bapa angkat kalau sekiranya dia perempuan, boleh bernikah dengan mak angkat sekiranya bapak tu dah, ialah bapak dah tak ada, bapak angkat dia dah tak ada, dia dah berkenan dengan mak angkat dia, dah menikah. Ni cerita bukan cerita Ustaz, takkanlah sampai tahap macam tu. Ya, sebab kita kena tahu tentang akibat hukum itu sangat besar. Sebab tu Allah letakkan satu garis panduan supaya kita ikut je garis panduan tu. Selamat kita. Dan itu benda-benda ini akan menyebabkan tentang hukum hakam yang berpanjangan. Dan kita tak boleh nikahkan anak angkat kita. Contohnya anak angkat tu perempuan, kita nak jadikan wali, kita nak jadi wali untuk nikah, tak boleh. Dia kena panggil bapa kandung dia. Sebab tu hari ini ramai orang yang ambil anak angkat tetapi melanggar perintah Allah. Sedangkan dia buat tu bagus, ganjaran, pahala, dia buat itu dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak jaga batasan DJ Syafiq, tak jaga hubungan, menyebabkan dosa yang dia dapat, bukan pahala dah, dia dapat dosa. Kemudian nak jaga hati, kadang-kadang inilah yang kebanyakan DJ Syafiq, kan? Bukan apa Ustaz, saya bukan tak nak, saya tahu sebenarnya juga, tapi saya nak kena jaga hati supaya kawan dia tak ejek dia, supaya dia membesar tu dengan normal.
sebenarnya betul kita nak jaga hati, tapi mana lebih penting, jaga Allah ataupun jaga manusia? Ya. Sebab tu kita kena ingat dalam satu hadis, ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Nampak? Ini dalam hadis, jaga Allah, Allah jaga kita. Sebab tu daripada kecil kena fahamkan. Kan? Bukanlah kita kata, awak ni anak angkat je. Tak. Tetapi adalah cara bagaimana kita berkomunikasi, kita bagi tahu, kan, kita terangkan. Dia kata walaupun dia panggil kita dah mama ke, baba ke, ayah ke, ibu ke, umi ke, tak kisahlah. Tetapi kita kena terangkan, dekat anak kita pun kita terangkan, akhirnya dia jadi harmoni. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama, batasan itu kena jaga. Dan cuma bagaimana kita nak sebutkan tentang apa kesan-kesan hukum. Yang ni kita nak sentuh sedikit sebelum kita nak jawab kepada soalan Kelvin mengenai boleh tak, kalau tadi kita dah tahu tentang secara umum anak angkat ni dibenarkan dalam syarak, kemudian kita nak bincang mengenai apakah batasan-batasan yang perlu dijaga mengenai anak angkat, dan kita akan jawab, kalau saya boleh ambil anak angkat, saya nak ambil anak angkat yang mungkin dia anak non-Muslim, ataupun anak kita ni kita nak bagi kepada non-Muslim jaga. Boleh ataupun tidak? Jangan ke mana-mana, jangan tukar rancangan radio tu. Kekal bersama IKIM kerana jawapan selepas ini akan memberikan kepada kita satu ilmu yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga orang lain sekiranya kita kongsikan, insya-Allah. InsyaAllah, Doktor, kita akan sambung dan fahamkan selepas ni bagaimana panduan yang terlibat dan apa kesan-kesan hukum seperti apa yang Doktor sebutkan tadi. Kita akan bincang sama-sama, insya-Allah. Okey, rehat seketika untuk anda, jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh juga hantarkan kita lewat WhatsApp konti 01129004 004. Rehat seketika, kekal di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak, cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masihi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أفضل الأعمال على ظهر الأرض ثلاثة: طلب العلم والجهاد والكسب، لأن طالب العلم حبيب الله، والغازي ولي الله، والكاسب صديق الله. Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3: penuntut ilmu, jihad dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. IKIM FM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Inspirasi Pagi bersama Luke dan Pian. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Maha cinta, biar pesanku padamu lebih dulu, biar pahit juga terus setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda.
Pasti yang terbaik hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, saya teman-temankan anda di waktu ini. Kita sedang mendengarkan rancangan Kelvin Bertanya. Jom tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM sebab kita ada secara langsung dekat situ. Kita bincang hari ini berkaitan dengan tema ataupun dalam pertemuan ini kita bincang berkaitan tajuk anak jagaan orang bukan Islam ataupun sesama Islam. Ini kita nak bincang, nak fahamkan soalan tersebut dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Okey, dan jawapannya yang kita bincangkan sekarang ni, kita sedang bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan atau panggilan akrabnya Dr. HD. Masya Allah Doktor. Baik, kita juga sempat saya tinjau-tinjau Doktor dekat dalam ruangan komen kita, ada juga yang bertanya Doktor, macam mana kalau isu tentang nak menjadi wali kepada seseorang anak angkat itu, itu kepada kita lah sesama Islam kan. Dan ada yang tanya juga macam mana kalau yang dah ada bin dan binti kan dengan yang bukan nasabnya, macam mana Doktor? Kalau sempat kita jawab Doktor, insyaAllah kita cuba sebaik mungkin. Sebab Doktor nak maklumkan kepada kita ni panduan-panduan anak angkat dan juga kesan-kesan dan juga apa hukum yang terlibat Doktor. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Syafiq, pada Kelvin yang bertanya satu soalan yang memberi gambaran kepada kita betapa detailnya Islam itu sehingga kan anak angkat juga dibincangkan dalam Al-Quran, apa yang dibincangkan bersama dengan hadis Nabi SAW dan apa yang disebutkan oleh para alim ulama. Baik, mungkin saya boleh sentuh bila kita sebut mengenai panduan ini, kita boleh sentuh beberapa isu yang ditanyakan tadi. Yang pertama mengenai tentang isu penamaan dan isu untuk nak mewalikan. Baik, kita kena faham bila seseorang itu telah menamakan dengan bin dia, mungkin saya tak tahu bagaimana cara dia melakukan, apa-apa pun kita kena betulkan. Maknanya kembalikan bin itu kepada bapaknya. Maksudnya siapa keturunan dia. Selagi mana kita tak betulkan, selagi itu kita berdosa. Kita kena ingat. Sebab Nabi SAW ni apa yang berlaku ke atas baginda Rasulullah. Haris bin Muhammad, orang panggil Haris bin Muhammad. Bila diturunkan ayat Al-Quran, Allah memberitahu kepada Nabi SAW, maka baginda Nabi SAW membetulkan. Maka dinamakan Zaid bin Haris, bukan Haris bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Orang panggil Zaid bin Muhammad. Jadi bila Zaid bin Muhammad ni Allah sebut, Allah tegur, Allah bagi tahu, maka Nabi SAW bagi tahu bahawa nama adalah Zaid bin Harithah, panggil dengan panggilan bapa kandungnya. Jadi orang yang mengambil anak angkat sekiranya sudah kembalikan bin itu kepada bapaknya dan bagi tahu kepada anak bahawa dia merupakan anak angkat. Ni bukan cerita kecil hati, ni bukan cerita nak jaga hati, bukan nak cerita malu dengan masyarakat, tak. Kita kena jaga hukum Allah nombor satu. Jadi kita tak boleh nak mengetepikan hukum, yang mana hukum ni melibatkan beberapa perkara yang kita akan bincangkan. Yang pertama iaitu melibatkan mengenai tentang kemahraman. Maksudnya tentang hubungan itu sendiri. Saya dah cerita sedikit tadi, maknanya batasan pergaulan anak angkat dengan keluarga angkat itu. Keluarga tu termasuklah bapa, termasuk dengan mak, termasuk adik-beradik. Jadi kalau anak angkat tu perempuan, dia dah dewasa, dia tak boleh salam dengan adik-beradik lelaki yang kita anggap dia sebagai adik-beradik lelaki, keluarga angkat, tak boleh. Rambut dia tak boleh tengok, aurat dia macam perempuan biasa. Dan dia tak boleh bersalaman dengan ni hari raya ni, nak Ramadan raya nak bersalaman, tak boleh. Bersalaman dengan sekiranya anak angkat tu perempuan, dia tak boleh bersalaman dengan bapa angkat sekiranya dah sampai umur akil baligh. Jadi kena jaga. Begitu juga kalau sekiranya anak angkat itu lelaki, dia tak boleh salam dengan ibu angkat. Begitu juga dia tak boleh bersalam dengan kakak keluarga angkat. Jadi itu hukum yang kita kena faham. Sebab dia adalah ajnabi. Dia tidak ada apa-apa hubungan dengan keluarga angkat itu. Melainkan dia pelihara saja. Itu nombor satu. Nombor dua, mengenai tentang pewalian. Wali pun dia tak boleh. Bapa angkat ni dia tak boleh jadi. Saya dah pelihara dia, saya nak tak boleh. Jadi dia kena tahu bahawa dia kena
dia kena serahkan kepada bapa angkat. Sekiranya bapa angkat dia tidak ada, maka pihak mahkamah akan carilah ahli. Dia ada abang. Kalau tak ada, sampai satu tahap ada wali hakim. Jadi dilantik wali hakim yang akan menikahkan wanita itu. Bagi bapa angkat, dia tak boleh menjadi wali kepada anak angkatnya. Dan anak angkat ini tidak boleh mewarisi harta. Walaupun dah makan satu pinggan sekali, duduk pergi jalan sekali, semualah sekali, bila meninggal mak angkat atau bapa angkat, anak angkat tu tak boleh mewarisi harta. Jadi macam mana ustaz saya nak buat? Boleh diberikan secara hibah. Waktu hidup bagi hibah. Bagi siap-siap. Okey, saya ada 1 juta, saya nak bagi kepada anak angkat saya, bagi. Rumah sebiji 1 juta, kereta Ferrari 1, contohlah. Duduk. Contoh, ni contoh kan? Ya. Oh, contoh pun hebat kan? Ambil 1 juta. Jadi, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut DJ Syafiq, saya mengenai harta pewarisan ini, mereka tak boleh. Melainkan hibah lah. Itu hibah kita boleh buat. Kalau ada bapa angkat boleh bagi 1 juta tu, semua kita pun nak. Kan? Kita tengok, macam DJ Syafiq ni nak juga jadi anak angkat dia. Allah. Nampak nasi di konti ni, kaya ni orang konti ni. Cukup-cukup je lah doktor apa yang ada. Alhamdulillah. Kan? Itu selingan gurau-gurau, mengusik kan. Jadi sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, jadi implikasi daripada hukum tu besar. Itu kita dah sebut. Jadi macam mana kita nak buat? Sekiranya seseorang itu dia nak mengambil anak angkat, baik. Cara jalan keluar dia adalah dengan menyusukan anak tu. Tapi ada syarat dia. Menyusukan anak tu maksudnya kita ada isteri, mungkin isteri kita tu ada masalah kesihatan ataupun memang mereka ni nak pelihara anak angkat tak cukup. Dia nak 20 orang anak dia. Isteri tak mampu dah. Jadi dia kata nak ambil juga anak angkat. Jadi ambil yang umurnya 2 tahun ke bawah. Tak boleh 20 tahun. 2 tahun ke bawah. Dan susukan anak tu. Susukan anak tu bukan pakai susu orang panggil apa? Susu formula. Susu formula. Dia kena susu badan. Susu badan. Ikutlah makan hormon ke keluar. Yang penting susu tu keluar daripada badan. Jadi susu itu disusukan kepada anak yang kita ambil tadi. Jadi angkat tu, mula kita ambil anak angkat, tapi bila dah disusukan, dia jadi anak susuan. Nampak? Dia dah bertukar status dia daripada anak angkat jadi anak susuan. Dan syarat anak susuan ni, dia bukan saja umur 2 tahun. Dia mesti 5 kali susuan. 5 kali. Dia susu 5 kali, umur 2 tahun ke bawah dan kena kenyang. 2 tahun itu ikut kalender hijrah, bukan ikut kalender Masihi, ikut kalender hijrah 2 tahun ke bawah. Kemudian 5 kali susuan dan 5 kali tu mesti kenyang. Kenyang tu maksudnya bayi tu dia tak boleh bercakap kan, takkan tanya kenyang ke lagi. 2 bulan mana nak bercakap kan. Kalau bercakap tu memang mukjizat tau. Kenyang mak, alhamdulillah. Dia tidur tenang kan. Dia akan tidur. Nampak bapak misali tu dia tidur. Dia tolak. Maknanya 5 kali kenyang DJ Syafiq. Betul. Jadi bertukarlah daripada anak angkat bertukar menjadi anak susuan. Bila anak susuan, maka haram untuk bapa susuan tu berkahwin, mak susuan tu berkahwin, adik-beradik tu dah jadi adik-beradik susuan, tak boleh bernikah, aurat dia sama macam adik-beradik. Cuma dia tak akan dapat harta pewarisan, harta pusaka tak boleh dapat. Jadi itu kena bagi hibah. Itu cerita lain lah. Kelvin, itu jalan keluar untuk anak angkat. Kita panjang sedikit, kita pergi ke anak angkat ni sebelum nak jawab Kelvin secara ringkas. Sebab jawapan Kelvin ni, adakah boleh? Kalau kita dah faham tentang asas dia tadi mengenai anak angkat, maka untuk persoalan Kelvin tanya, kalau kita nak ambil anak angkat non-Muslim, boleh ataupun tidak? Jawapannya, kalau sekiranya kita ni Muslim, kita nak ambil anak angkat yang non-Muslim, maka itu diharuskan, dibolehkan. Sebab kita akan mencorakkan dia dalam bentuk agama. Maksudnya, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, kullu maulud yuladu alal fitrah. Semua anak-anak ni dilahirkan secara fitrah Islam.
Cuma bapa dia lah yang mengkristiankan ke menjadikan dia agama lain tu adalah daripada ayah dan ibu bapanya yang menjadikan anak tu tak Islam. Sebab tu kalau kita nak ambil anak angkat yang non-Muslim, contohnya kalau dulu kan DJ Syafiq, saya menguruskan pertubuhan Akademi Al-Bayan untuk mu'alaf. Kita nak melahirkan tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Ramai mu'alaf datang, dia ni asalnya dulu, ni cerita dulu, asalnya anak orang Cina. Orang Cina dulu, ni fakta, mereka tak mampu untuk nak jaga lebih satu anak. Bila dapat anak, mereka akan bagi kepada orang-orang Islam. Jadi mereka ambil, bila ambil ni, subhanallah, dia kata alhamdulillah Ustaz, syukur saya jadi Islam disebabkan mak angkat saya, bapa angkat saya didik agama Islam. Nampak? Jadi mereka pun angkat, Kelvin dia pun angkat sebab waktu tu mungkin faktor kewangan, dululah cerita dulu ni, faktor kewangan, faktor mungkin ada faktor-faktor yang lain, maka diberikan kepada Muslim, maka orang Islam boleh memelihara anak angkat daripada non-Muslim. Itu hukum. Boleh, tidak jadi masalah. Cuma kalau sekiranya sebaliknya, anak Islam diberikan pula kepada yang non-Muslim, boleh ataupun tidak, ulama membincangkan, mengatakan bahawa dielakkan. Sebab bapa dan ibu inilah yang menentukan. Ya betul, ada non-Muslim yang jaga, pelihara sampai agama Islam pun dia jaga. Dia hantar sekolah agama, tapi tak banyak. Tak banyak. Sebab itu kalau sekiranya terpaksa di luar negara, terpaksa mesti ada pemantauan daripada jabatan-jabatan agama yang memantau daripada perkembangan anak ni. Makanan dia, kemudian ibadat dia, kena ada. Cuma kalau di Malaysia ini, kita mengambil bahawa dielakkan kerana apa? Kerana boleh menyebabkan perubahan daripada segi pemakanan, daripada segi nak jaga ibadat ni. Sebab itu orang yang Islam, sekiranya dia tak mampu, ada orang nak ambil, pastikan yang kita nak bagi tu adalah orang Islam juga, baik agamanya, sebab keturunan ni adalah keturunan kita. Kita nak pastikan anak ni dibesarkan dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak ambil anak yang non-Muslim, kita nak pelihara, tak kiralah mana pun keturunan dia, apapun bangsa dia, kita nak pelihara, maka itu digalakkan dan kita didiklah dengan didikan Islam, tidak jadi masalah. Kenapa? Kerana esok kalau kita di undang-undang ni, esok bila dia dah besar, dia boleh buat pilihan. Cuma kalau kita dah jaga dia dengan elok-elok, insya-Allah akidahnya terselamat, agamanya terselamat, kemudian dia dah lahir dalam keadaan Islam, maka sudah pasti kita telah membesarkan dan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, segala persoalan daripada Kelvin itu telah terjawab, dan juga persoalan-persoalan daripada penonton, saya rasa yang di FB Live pun sudah terjawab. Sekiranya ada, insya-Allah kita boleh jawab. Masya Allah, itu dia Doktor. Satu persatu yang cuba kita bincang, kita fahamkan bagaimana hukum yang terlibat, apa panduan dan kaedahnya, dan pastikan apa tindakan kita itu kalau melibatkan nasab keturunan perlulah mengikut syariat Islam. Masya Allah, supaya kita sentiasa menjaga keadaannya, situasinya, dan kita menjaga dari sudut pertalian darah kita kan, pertalian antara keluarga dan semuanya akan turut terjaga dari sudut auratnya dan pelbagai lagi. Masya Allah. Terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini Doktor. Kita akan jumpa lagi untuk siaran kita akan datang Doktor. Semoga baik-baik untuk Doktor di sana. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam, DJ Syafiq yang handsome. Masya Allah, handsome sikit Doktor, handsome banyak cik. Masya Allah. Jumpa lagi Doktor, semoga baik-baik untuk Doktor, insyaAllah. Okay? Amin. Baik. Terima kasih kepada anda yang terus juga ikuti bual bicara kita menerusi siaran rancangan Kelvin Bertanya. Dan kalau anda nak dengarkan lagi, nak tonton lagi, boleh saja layari saja di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Anda boleh sama-sama hayati lagi rancangan Kelvin Bertanya. Type saja, buat carian dekat dalam media sosial IKIM FM.